Assalamualaikum semua, apa khabar? Assalamualaikum semua orang. Kak Elina, lama tak jumpa. Macam duduk dekat je kan, tapi macam jarang jumpa kan. Awak sihat tak? Alhamdulillah, sihat. Hari ni kita nak buat apa ni Juni? Hari ni kita macam nak buat sharing lah sikit. Kak ingat tak zaman dulu-dulu kan? Masa first time kita masuk UKM. Masih ingat, insyaAllah, perasaan tu. So kita nak throwback. Throwback. Okay. Tapi sebelum throwback, mestilah kita nak kenal-kenal dulu kan. Macam siapalah kakak yang depan kamera yang macam tiba-tiba ni kan. Mesti kita nak kenal siapa Kak Juni ni. Apa signifikan dia dengan UKM semua kan. Mungkin kita boleh start dengan ta'aruf dulu kot. Okay, boleh. Okay, siapa nak start dulu? Akak lah. Okay, Assalamualaikum semua orang. Saya perkenalkan diri. InsyaAllah nama saya Nur Erina. Boleh panggil Kak Erina. Umur 25 tahun. Dulu saya belajar dekat UKM di Fakulti Ekonomi. Ambil kos keusunan dan inovasi. Dan grad pada tahun 2021. Alhamdulillah. Okay, Juni pula. Okay, saya Juni Umairah binti Muhammad Afandi. Boleh panggil Juni. Sekarang tengah buat degree tahun 3, Course of Engineering. FTSM. Fakulti Teknologi Sains Mat. Dulu awak kolej apa? Dulu awak kolej apa? Dulu masa asasi saya kolej Data Zakbar, KPZ. Dekat dah dengan FTSM. Dekat. So untuk pengetahuan semua, untuk pengetahuan adik-adik, Kak Juni ni dulu dia asasi pintar dekat UKM dan dia sambung degree dekat UKM jugalah. Kan? Betul. Okay. Jadi kita sekarang kita nak sambung apa? Dulu sebenarnya lepas asasi tu plannya nak sambung medik. Medik. Tapi susunan Allah lah kan. Tidaklah sambung medik sebab keputusan tidaklah cukup untuk sambung medik. Jadi masa tu saya dapat 2 tawaran, UKM atau USM. UKM dapat Course of Engineering. Course apa? USM Course Fine Art. Fine Art menarik. Saya pun nak ambil yang tu sebenarnya. Tapi sebenarnya Allah dah susunan yang terbaik kan untuk kita. End up ambil UKM lah sebab satu kita bincang dengan parents kan. Minta pendapat ni. Jadi apa perasaan dapat masuk UKM ni? Pertama rasa takut sebenarnya sebab nak keluar daripada alam persekolahan kan. Walaupun dah masuk asasi, tapi kita tahu asasi ni dia masih terjaga. Tapi dekat degree ni, kita tak tahu apa yang akan berlaku. Lagi-lagi saya dapat Course of Engineering ni, expected ramai lelaki dan macam nanti nak kena bergelumang dengan lelaki, rasa macam kalau nak group mate tu semua dengan lelaki kan. Lepas tu macam dengar macam-macam cerita orang kata kena jaga diri, pilih kawan. Sebab masuk uni kan, baru-baru yang kita nak adapt juga kan. Jadi dia akan barulah untuk kita dan kita pun kena take time untuk adapt je kan. Kalau akak macam ni pula? Kalau akak mungkin kisah akak berbeza sikit dengan awak kan. Kalau akak personally, akak bukan tak nak masuk UKM. At first akak memang tak ada dalam list akak untuk apply UKM. Tapi itulah macam awak cakap, kalau Allah sesunnah Allah, tak tahu lah akak ter-apply ke. Sebenarnya memang akak apply lah kan. Sebab akak apply lah course yang akak dapat waktu UKM tu. Dia pilihan keberapa? Dia pilihan pertama. Akak dapat pilihan pertama. Memang apply lah tu akak. Itulah memang apply lah kan. Tapi the reason akak rasa kenapa akak dapat first choice sebab course akak dulu ada interview dan dia ada hashtag. Kalau dalam ikut disiplin UPU lah, kalau course tu ada hashtag, kita kena letak dia 3 teratas. Jadi akak pun macam seronok lah, macam harapan tak dapat kot. Sebab UKM ni kan macam expectation dia tinggi. Satu sebab dia uni yang kalau dalam Malaysia waktu zaman akak tu ranking kedua lah. So expectation akak, mesti UKM ni budak dia overachiever, budak-budak yang nak compete dengan each other. Membayangkan keadaan dalam kelas tu macam kita je macam pasif, tapi orang lain mungkin aktif kan. Jadi akak macam tak pernah apply, tiba-tiba waktu bulan Ramadan dapat interview. Lepas tu akak macam nak pergi ke tak nak,
So boleh consult dengan parents kita of course dah happy kan bila kita dapat uni dan dapat pula UKM. Jadi ayah akak memang semangat lah nak hantar akak pergi interview. So pergi interview, masih harapan yang sama yang hopefully tak dapat. Tapi nak jadikan cerita, dapat surat tawaran waktu kita result UPU keluar tu, akak dapat UKM dan akak dapat course yang akak memang apply first choice tu dah. Jadi perasaan waktu nak masuk UKM tu, akak lah macam berat yang macam isi borang pun kan kita kena settle borang dari SMP web kan. Waktu tu akak macam bukan rebel, dia macam bercampur dia sebab macam akak dapat course yang akak nak kan. Tapi semua dekat UKM. Sebab dia UKM. Sebab mungkin waktu tu akak rasa UKM tu the best university in Malaysia lah juga. Jadi dia macam adalah rebel sikit. Tapi tu dah kan, bila dah masuk UKM tu sebenarnya dia bukanlah tentang kita belajar kat situ. UKM tu bukan sekadar tempat kita nak pergi kelas, balik kelas, naik bas, jalan semua kan, makan kawan-kawan. Tapi sebenarnya UKM tu dia memberi satu benda yang sangat meaningful lah dalam hidup akak juga. Dan nak tahu kenapa dia meaningful tu, kena borak lebih lah kan. Nanti jumpa bila balik datang UKM boleh dah jumpa dengan kita orang kan, borak lebih, tahu apa-apa lagi nak korek-korek ke kan. Saya pun nak tahu ni Kak. Itulah kalau pesan ni kalau dari akak dah. Okay, so tadi kan kita dah share kan macam perasaan kita the moment je kita tahu bila kita dapat UKM, tekan je link UPU tu, Universiti Kebangsaan Malaysia. Jadi perasaan saya dan perasaan Juni berbeza lah kan. Perasaan saya mungkin agak berat, tapi perasaan Juni mungkin adalah tenang ataupun berlapang dada je kan. Jadi walaupun kita masuk UKM tu dalam keadaan yang berbeza-beza pendapat, berbeza-beza perasaan, tapi kita nak juga lah kan sharekan dengan semua orang apakah expectation kita the moment kita masuk UKM, ataupun expectation sebelum kita nak masuk UKM tu, apa expectation kita kan. Mungkin akak boleh share dulu lah kot, nanti Juni pula kan. Okay, kalau saya, expectation saya sebelum masuk UKM, saya merasakan saya akan culture shock dengan environment. Bukan environment yang environment yang kita tak biasa lah kot. Sebab kita kan, kalau saya background adalah STPM, sekolah ni macam rigid je, kita nak follow peraturan semua benda. Tapi bermomen kita tahu bila kita masuk uni, kita akan hidup bebas. Kita tak ada mak ayah yang tengok kita, kita tak ada cikgu yang boleh denda kita ke rotan kita kan. Jadi expectation saya macam, mungkin saya akan culture shock dengan keadaan sekeliling yang membuatkan saya ambil masa untuk adapt. Lagi satu, keadaan yang bila kita bergaul ataupun duduk dengan orang-orang yang memang aim dia nak cemerlang dalam uni. Sebab mungkin saya bukan golongan overachiever tu lah. Itu kalau expectation saya lah. Benda yang saya nak bila masuk UKM tu juga. Dan mungkin saya nak tambah sikit, antara target saya ataupun expectation saya nak masuk UKM juga adalah saya nak cari circle yang baik tu. Maksudnya macam circle yang baik boleh bagi support, boleh jadi support system lah pada kita supaya kita boleh survive dan adapt waktu zaman universiti tu lah. Itu kalau aku sendiri, akak lah. Kalau Juni macam mana pula? Kalau saya, kan saya dari asasi kan. Jadi masa asasi ni dia macam satu experience atau graf yang menurun dalam hidup. Macam Sebab apa? Sebab kita punya result tak okey macam tu lah. Tapi sebenarnya so bila nak masuk UKM ni, rasa macam nak balas balik, macam nak apa orang cakap? Nak balas sebab dulu waktu asasi terlalu adapt ke, terlalu struggle ke, macam tu ke maksud awak? Dia struggle sebab online kan. So macam waktu nak masuk UKM ni rasa macam nak buat yang terbaik lah macam tu. Mama nak masuk degree tu lah kan. Tapi itulah macam Kak cakap kan, sebenarnya banyak je lah benda yang akan menjadi halangan atau menjadi cabaran untuk kita. Kalau macam saya personally, bila masuk degree, dia kan face to face kan. Jadi nak adapt pula ke face to face. Masa asasi dah online, nak adapt ke online. Lepas tu dah masuk degree nak kena adapt pula ke face to face.
So tu satu benda yang sebenarnya semua orang pun akan hadapi, dan insyaAllah lah semua orang akan hadapi dengan baik. Cuma itulah saya bersyukurlah sebab didatangkan dengan kawan yang baik. Circle yang baik lah, yang banyak bagi support pada awak. So sebenarnya kalau saya fikir balik, saya throwback balik zaman tu, kalau dah tak ada kan orang-orang yang baik yang memang genuinely datang untuk berkawan dengan kita tu kerana Allah, saya takkan survive lah study tu. Okay, menarik. Macam sebenarnya saya pun macam baru kenal uni saya sebut. Macam baru tahu how struggle lah dia kan waktu zaman belajar kan. Jadi mesti semua orang pun macam excited lah kan nak masuk UKM. UKM kan mesti semua ada perasaan macam macam mana lah kalau pergi kelas tu macam mana, macam kawan-kawan macam mana, maksudnya macam mana nak survive dan adapt kehidupan as student university tu kan. Jadi mungkin kita bolehlah kot share pengalaman pada diorang kan. Mungkin momen-momen yang ada momen yang kadang kita happy belajar ni kan. Ada momen yang kadang kita macam annoyingnya kan. Lagi kena buat submission, kena settlekan submission yang banyak. Bila kita punya submission tu kena reject dengan lecturer kita. Bila kita ada teammate yang free rider yang macam tak buat kerja tapi kita banyak buat kerja. Mungkin kita boleh share kot pengalaman kita dulu dengan diorang kan. Apa benda yang momen-momen yang mungkin struggle, boleh jadi momen tu happy, boleh jadi momen tu scary ke apa-apa lah kan. Mungkin kita boleh share dengan diorang kan. Okay, kalau cakap pasal pengalaman belajar ni, saya teringatlah masa first year awal-awal dulu masuk degree ni, saya rasa struggle sangat dengan study. Sebab saya ambil programming kan, tapi saya tak ada basic dalam programming tu. Tapi awak ambil programming tu memang sebab awak nak ke? Saya ambil sebab dia ada dekat dalam title saya punya degree tu, Software Engineering Multimedia Development. So saya macam ingatkan multimedia tapi more programming. Mau kepada programming. Walaupun sebenarnya dah tengok dah course punya requirement tu. Pembahagian. Pembahagian subjek tu kita dah tahu dah ada programming kan. Tapi tu lah tak tahulah apa yang difikirkan masa tu. Okay, tapi so nak ceritanya memang struggle lah. Sebab bayangkan dia setiap minggu akan ada quiz, akan ada tutorial. Hektik lah juga kan. Dan macam kawan-kawan kita pula daripada background yang memang ambil programming, memang dah pro lah kan. Kita ni macam level beginner, macam tak tahu apa-apa kan. Memang satu kena put extra effort. Lepas tu dah letak effort pun tak menjadi kan. So lagi-lagi lah struggle dan macam ada tapi Alhamdulillah lah, semua tu dah dilalui dah pun dengan jayanya kan. Dan sebenarnya saya fikir balik macam mana saya lalui itu, dia sebenarnya kekuatan tu datang daripada circle yang kita join. Maksudnya bila kita diingatkan semula kenapa kita belajar, kita diberitahu sebenarnya hidup kita ni bukan nak belajar semata-mata. Dan macam value hidup kita ni bukanlah tentang keputusan periksa saja kan. So saya rasa dari situ dia membesarkan jiwa dan mindset saya lah terhadap belajar tu. So awak struggle sebab awak bukan daripada background software engineering, programming tu awak bukan budak software kan. Jadi cara awak encounter ataupun control rasa susah nak adapt tu adalah dengan bila awak jumpa circle-circle yang membantu awak lah. Maksudnya support system lah. Ataupun paling mudah kita cakap sahabat taat kan. Macam slogan yang Iman Momen saya bawa kan, sahabat taat tu kan. Menarik. Sebab dia macam ni dia boleh bantu kita. Bila kita rasa susah, kita perlu someone untuk kuatkan kita. Betul. So bila kita kuat, kita boleh je go through benda tu sebenarnya. So penting lah kan sebenarnya support system ni kan, ataupun circle-circle yang memang menghidupkan kita atau membantu kita. Sebab tu bila masuk universiti ni bukanlah aim kita nak belajar je. Sebab kalau kita rasa aim kita nak belajar, kita memang akan grad je dan kita akan dapat je sebelum ijazah tu. Tapi apa yang membezakan kita grad as student yang macam mana? So penting lah untuk ada support system tu kan. Okay, kalau akak pula, akak rasa apa?
waktu pengalaman akak waktu kat UKM, benda yang akak struggle adalah kawan-kawan kot akak rasa. Sebab kita bukanlah kita nak cakap kita ni budak baik, tapi lain lah bila kita dapat kawan-kawan yang jenis yang macam, contoh kawan-kawan yang jenis loud, kawan-kawan yang jenis yang memang perform gila-gila tu kan, ataupun macam kawan yang macam ni. Bila kita masuk uni, kita kan ada buat group mate kan. Kadang group mate kita ni ada orang yang jenis free rider yang macam tak buat kerja pun. Kadang kita yang buat kerja untuk dia, tapi markah dia sama dengan kita. Macam benda tu macam tak buat apa-apa, tapi kenapa dia dapat markah sama dengan kita kan. Lepas tu ada kawan yang kita untuk benefit je. Macam bila nak study je, dia baik-baik dengan kita. Tapi bila macam keadaan yang kita, dalam keadaan kita susah dan nak minta tolong ni, tiba-tiba dia hilang, dia start macam tu je kan. Jadi nak kata itulah memang keadaan bila kita masuk uni. Maksudnya bila cakap tentang kawan ni, dia adalah satu benda yang penting lah bila kita masuk uni. Sebab tu penting kita kena pandai cari kawan waktu kita pergi universiti. Sebab support system ataupun kawan-kawan ni akan mempengaruhi kehidupan kita kan. Sebab kita memang hidup dengan dia lebih banyak daripada kita hidup dengan parents kita yang kat rumah. Sebab kita kat universiti kan. Jadi cara akak encounter benda tu adalah dengan mungkin lebih kurang sama dengan awak. Akak jumpa jugalah support system yang membantu akak, ataupun circle-circle yang macam membetulkan balik mindset akak. Kenapa kita nak berkawan dengan orang ni? Kenapa kita berkawan dengan dia bukan hanya untuk benefit, tapi kita kawan dengan dia untuk something yang more than benefit tu sendiri. Ataupun bila kita kata kawan yang kita selalu kan dengar kawan lillahi ta'ala kan, tapi sebenarnya kita tak adalah faham sangat pun konsep tu kan. Tapi nak katanya akak rasa benda yang membantu waktu tu adalah bila kita ada kawan-kawan yang memang boleh bagi kita something yang lebih lah. Bukan macam kawan-kawan yang biasa tu lah. Sebab itulah benda yang memang kita ataupun especially dari Imam Muhammad sendiri nak menjadi sahabat taat kepada semua orang tu kan. Nanti bila semua orang masuk UKM, kita boleh dah jumpa-jumpa, borak-borak kan, macam catch up session ke, macam ni akak yang kat live hari tu, ni akak yang live hari tu cerita pasal tawakal, contoh ke kakak-kakak yang memang kita ingat ke kan. Jadi nak katanya mungkin itulah kot momen yang mungkin momen 2 tahun lepas yang kita struggle, tapi dia berjaya kita encounter dengan kita jumpa satu circle yang sangat memberi kita satu nilai ataupun membesarkan nilai yang masuk UKM bukan hanya bukan sekadar you student, tapi more than that tu lah. So tak sabarlah nak jumpa semua orang. Mungkin semua orang semua orang pun boleh share kot perasaan semua orang kan nak masuk UKM ni. Macam ada yang kalau kat borak tu dia kata nervous lah kak nak mau kan, nervous lah nak pergi kelas, macam kak kenapa fakulti saya jauh sangat dengan college kan. Tapi insyaAllah benda tu kita akan berjaya, kita akan sama-sama lah untuk menjalani dia kan bila kita datang UKM nanti. So mungkin kita boleh tutup sikit kot dengan kata-kata terakhir daripada Kak Juni, ataupun kata-kata motivation lah kepada Kak Juni kan. Okay, Kak Juni nak start dulu ke? Kak Rina start dulu. Okay, akak dulu kan. Okay, kalau saya sendiri kan saya bermula dengan datang UKM tu dengan perasaan yang tak best. Perasaan yang aku tak nak UKM, tapi Allah bagi aku UKM. Nak kata ni macam benda yang kita tak suka tapi kita dapat. Tapi bila kita tengok Quran kan, ayat yang familiar lah semua orang selalu dengar kan, daripada surah Al-Baqarah ayat 216 kan, bila dia kata boleh jadi benda yang kita rasa baik tu sebenarnya buruk. Sebenarnya benda yang kita rasa baik untuk kita, tapi daripada untuk Allah dia sebenarnya tak baik pun. Tapi benda yang Allah kata baik untuk kita, kita rasa dia tak baik untuk kita. Macam tu dah, nanti semua boleh dah cek ayat Quran kan, surah Al-Baqarah 216. Jadi nak katanya bila akak masuk UKM tu barulah akak macam jumpalah turning point yang sebenarnya ni lah sebab kenapa Allah letak aku kat UKM dalam keadaan yang aku memang tak nak, tapi Allah tetap bagi. Jadi nak kata ni besar dah kan. So janganlah macam mungkin ada juga orang yang macam, kak saya tak nak pun UKM, saya nak UNISA, saya nak UPSI sebab saya nak sambung pendidikan. Tapi ada satu lagi dalil dari surah Hud kan ayat 6. Kat dalam surah tu Allah katalah tak ada satu pun makhluk yang bergerak di muka bumi ni melainkan Allah memang dah tahu rezeki dia. Kan sebab kita tahu rezeki ni memang dah tertulis di luh mahfuz kan. Jadi nak katanya
Kita ni memang kena jadi orang yang tawakal je lah dengan setiap perancangan Allah tu. Sebab mungkin at the first kita tak suka, tapi at the end of setiap satu benda Allah susun tu, mungkin itulah momen yang paling berharga tu lah. Masya Allah, best kan Kak Elina share dulu. So kalau macam kita nak dengar lagi kan, nanti kita jumpalah dekat UKM. Untuk duduk-duduk beriman sejenak kan bersama sahabat-sahabat taat kita. Jadi kita orang sangatlah menantikan kedatangan semua orang kan. Mungkin boleh kena kenal melalui WhatsApp dulu. Nanti bila kita dah datang UKM, mungkin kita buat gathering ramai-ramai, macam kenal kakak tu face to face ke, kenal dengan semua orang face to face ke kan. Itulah mungkin tak ada apa tak ada apalah. Mungkin sebab akak banyak cakap pada awak kot. Okay, so insyaAllah itu sahaja dari Kak Juni dan Kak Elina. So insyaAllah nanti kita akan jumpalah dekat UKM. Dan jangan lupa sharing mingguan kita. Minggu depan pun ada lagi sharing lagi dengan kakak yang lain, bukan kita orang. Jadi make sure semua orang join lah kan sharing-sharing daripada Iman Moment. Dan jangan lupa follow Iman Moment. Make sure semua orang follow Telegram, WhatsApp, Twitter, TikTok, Instagram. Follow lah semua tu kan. Kita ada kat semua platform tu. Okay, jangan lupa like, subscribe dan follow lah, insyaAllah. Okay, Assalamualaikum semua orang. Sampai ketemu di UKM.